forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap projek Jana Wibawa yang banyak melibatkan rasuah pemimpin PN. Hari ini, kerajaan batal projek kontraktor Jana Wibawa di KKDW bernilai 7.2 bilion. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata projek itu akan ditender semula. Kemudian, kita akan melihat lagi satu isu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi komen pengampunan Najib UMNO guna desakan politik, kata Muhyiddin. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Saya harus berterima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang menyantuni hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim agar projek Jana Wibawa ini dikaji semula dan mana yang dah dapat kontrak itu dibatalkan dulu dan diizinkan untuk kembali masuk untuk membuat tender. Kata-katanya sejumlah 7.2 bilion nilai projek yang diserahkan kepada kontraktor dalam program Jana Wibawa membabitkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini untuk Kementerian Desa dan Wilayah saja telah pun dibatalkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau juga selaku Timbalan Perdana Menteri berkata keputusan untuk membatalkan tender tersebut dilakukan oleh Kementerian Kewangan dan projek itu akan ditender semula. Itu saya kata dulu, saudara. Bila benda ini dibatalkan bukan artinya menutup periuk nasi orang. Tetapi kita mahu supaya setiap kontrak-kontrak yang dianugerahkan nanti benar-benar nilainya sebegitu. Tidak ada elemen rasuah. Sebab itu kata Zahid, kita tahu ada sedikit gangguan dari segi pelaksanaan. Dan beliau yakin sekiranya tata etika dan peraturan diikuti, ia akan dilakukan dengan segera. InsyaAllah, projek itu akan siap dalam tempoh yang ditentukan. Iaitu projek-projek di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Nilai bukan sikit saja, 7.2 bilion. Jadi kontraktor-kontraktor yang selama ini yang melakukan aktiviti rasuah dan sebagainya, berhadapanlah dengan masalah. Itu bukan masalah kerajaan. Kerajaan hari ini mahu membasmi segala kebejatan. Saudara, terima kasih Saudara Azizul Abdul Hamid. Ini kita menyantuni tentang kedudukan Datuk Seri Najib. Hari ini timbul pula. Saya sebenarnya malas nak mengulas, tapi bila dah dituduh macam-macam, saya perlu menjelaskan, saudara. Tak benar. Kerana Tan Sri Muhyiddin dia kata bahawa desakan supaya diberi pengampunan terhadap Yang Pertuan Agong itu dilakukan oleh UMNO adalah desakan. Sedangkan dia lupa sebenarnya, saudara. Dia pernah bersekongkol dengan Tuan Mahathir dalam melakukan pendakwan politik. Jadi mereka yang melakukan pendakwan politik itulah yang melakukan tekanan politik. UMNO tidak. Kita hanya meminta tanda tangan ahli-ahli UMNO dan dihantar pada tuanku. Terpulang pada tuanku untuk menimbangkan. Bukan tekanan, saudara. Ini perlu dijelaskan. Tapi bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan UMNO menggunakan tekanan, pressure agung, tak betul. Janganlah dijadikan isu ini sebagai isu politik. Kerana Tan Sri Najib juga dihadapkan ke mahkamah kerana ini tindakan politik. Ini keadaannya saja. Jadi saya melihat bahawa isu Datuk Seri Najib ni sudah jadi polemik politik yang bukan-bukan. Cuma yang saya nak bagi tahu terus terang, saya juga kecewa dengan warga UMNO. Apabila diadakan satu permintaan bagi mereka menandatangani petition ataupun surat untuk, bukan bantahan, bukan tekanan, surat rayuan ke bawah Yang Agung. Jadi mereka yang menandatangani itu, jumlah ahli UMNO sejumlah 3.7 juta. Tapi yang menandatangani berapa ribu saja, saya. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih. Mereka mendapat sejumlah 146,680. Tak setuju. Dan kita cuma ada berapa? 13,936. Leceh lah. Kalau itu keadaan tak payah buat. Biarlah ahli majlis tinggi dengan ketua bahagian yang hantar. Tak payah kita nak ambil kutip pula tanda tangan ahli-ahli UMNO. Memalukan. Jadi kadang-kadang ini yang saya katakan, kadang-kadang saya terfikir, warga UMNO ni perjuangan mereka setakat mana? Hanya heboh bercakap saja. Bila dia minta komitmen, tak berlaku, saudara.
Berbeza dengan daripada puak-puak yang dalam bersih tu, mereka bila kata buat pungutan suara 150,000. Warga UMNO, aduhai, memalukan saudara. Sebab tu saya kata kadang-kadang memanglah usaha yang dilakukan oleh pihak yang cuba membuat untuk mendapatkan dapatan tanda tangan ahli-ahli UMNO merayu ke bawah duri tuanku untuk memberi kebebasan Najib, buatlah tanda tangan ramai-ramai. Tapi akhirnya yang minta cuma lebih kurang 13,000. 13,936 setakat ini. Berbeza dengan bersih. Mereka juga menghantar pada tuanku. Mereka tak bersetuju. Jumlahnya 150,000. Jadi bila tuanku nak menimbangkan, macam mana? Ini keadaannya, saudara. Aduhai. Selamat Nazri, dia kata politik Malaysia semakin terus bergolak jika rakyat pengundi terus mainkan sentimen kebencian tanpa menilai politikus muafakat nasional, kononnya harus diundi dan sebagainya. Kita akan menghadapi fasa pilihan raya negeri. Dan ini akan dimainkan. Segala keputusan, kalau tuanku ini sudi untuk memberi kebebasan, memberi pengampunan, ini akan dijadikan isu seolah-olah UMNO menekan. Kalau tak diberi pula, orang seolah-olah mereka mengatakan bahawa UMNO ni dengan hanya sekadar 13,936 orang aja menandatangani. Yang lain pun tak bersetuju katanya. Ini akan menjadi politics, menjadi polemik. Saya rasalah kalau itu keadaannya, lain kali kalau nak buat sesuatu tinjauan atau kutipan, pungutan suara, fikir dululah. Jangan memalu diri sendiri. Saudara Cik Lat, dia kata dividen KWSP mesti lebih tinggi daripada interest bank. Baru pencarum untung. Saya rasa begitulah yang sedang diusahakan oleh pimpinan negara. Sebab itu mereka tidak mendedahkan pinjaman itu yang akan dijamin oleh KWSP kepada bank-bank komersial. Dia bank-bank yang ada link dengan kerajaan, macam Bank Simpanan Nasional. Itu keadaannya. Saya rasalah, saya kecewa. Jadi sepatutnya warga UMNO kenalah meningkatkan solidariti kita. Kita tidak. Saudara Jemini, terima kasih. Kita ni orang UMNO ni kadang-kadang heboh di luar saja. Tak setuju. Oh, tak setuju. Bila ada pungutan suara, tak ada. Setuju, minta. Kalaulah tidak dilakukan, UMNO tidak memohon pengampunan kepada Agong, Presiden dimaki hamun. Tapi bila diadakan pungutan suara, sama Zalan Daud, saya setuju. UMNO ni lembab. Saya warga UMNO, saya orang UMNO, saya juga kecewa melihat keadaan begitu. Tak buat, maki hamun. Buat tak tahu aja. Tak ambil kisah, tak ambil pot, kata orang. Itu keadaannya. Sulaiman Jamaluddin, duit pendahuluan bawah meja sudah bagi. Projek kena batal pula. Itu terpulanglah. Panaslah buntut penyamun yang ada kat situ. Saya dah bagi tahu isu jana wibawa ni saya tak nak cakap lebih. Kalau saya cakap lebih ni bulan puasa. Menyerap darah saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid itu betul. Mana-mana projek yang diberi itu dibatalkan dulu, kemudian ditender semula. Kalau mereka benar-benar ikhlas melakukan usaha untuk mendapatkan projek itu secara telus, tak ada masalah. Saya dah cakap dulu, saudara. Tak silap saya dalam bulan lepas, saya dah bagi tahu. Surrender. Jumpa dengan pegawai. Jumpa dengan kementeri. Bagi tahu terus terang, saya dulu dapat projek ini. Tapi saya kena bayar banyak ini. Sebab itulah nilai kontraknya banyak ini. Tapi, saya bersetuju untuk ikut ini. Dan tidak ada. Yang atas semua saya tak ada dah. Saya ingat tak ada masalah. Tapi kalau projek tu nilai dia 100 juta, tapi kena nak bagi orang-orang tertentu 5-6 juta ataupun 10 juta, dinaikkan pada 110 juta, ini yang saya katakan ketirisan berlaku. Jadi surrender lah. Biarlah lepas itu bagi tahulah bahawa SPRM tu kejar mereka tu. Saudara Ayub Tasik Cini, dia kata kalau betul lah ahli UMNO 3 juta, maka tunjuklah bukti. Bukti di PRL 15, UMNO kalah. Sebab ahli dah ramai masuk PAS dan PN katanya. Itu saudara Ayub Tasik Cini, dia kata dia pun masuk sana, pulang kepada anda lah. Tetapi bagi saya, ini menunjukkan satu gambaran yang tidak baik. Apabila diadakan pungutan suara daripada UMNO, cuma dapat sekitar berapa ribu, 13,000 saja. 13,936. Okeylah kita kata 14,000. Berbeza dengan lain. Orang lain dapat 150,000. Jadi inilah
Saya harap warga UMNO betul-betul kalau mau berjuang betul-betul. Saudara RSK tak payahlah guna undi rakyat. Saya bercakap bukan soal undi rakyat, saudara. Saya bercakap soal warga UMNO sendiri. Yang saya kesal kerana ini memberi gambaran yang tak baik. Soal UMNO ni cakap pumpang-pumpang tak sampai ke mana. Saudara, MT dan ketua bahagian saja. Mana ahli-ahli tak setuju ke? Ketua-ketua cawangan saudara Rosli Zahani sebab dia kata saya setuju. Sepatutnya ketua-ketua cawangan kena bermain peranan lah. Bila kita mesyuarat, beratus-ratus ribu, berjuta datang hadir mesyuarat. Ke mana mereka sekarang? Saudara Muklis Lis, I caga tukar pula. Dan satu jamin pintar. Pulanglah saudara. Abdul Majid, bukan apa UMNO bahagian tak buat kerja. Saya bersetuju pandangan Abdullah Banjid. Inilah nasib UMNO ni. Mereka yang dapat jawatan semata-mata nakkan jawatan. Dan mereka merasakan bila dapat jawatan itu untuk mengaut kekayaan sendiri. Sedangkan saya nak bagi tahu, zaman sudah berubah. Ini zaman kerajaan perpaduan yang tidak lagi akan melayan sebarang usaha ataupun sebagai tindak tanduk yang bermewah-mewah ataupun mendapat projek melalui politik. Tak ada dah saya. Saudara Mazlan Daud dia kata kalau UMNO sah sangat saya sokong DAP. Pula dah. Saya cuba menyantuni pandangan-pandangan teman-teman. Saya harap saudara, isu polemik Datuk Seri Najib apa semua ni, kalau nak buat betul-betul. Kalau nak rayu, tunjukkanlah bahawa 3 juta ahli UMNO minta. Ini macam mana tuanku nak pertimbangkan? Itu keadaan saudara. Saudara Abdullah, saudara Puan Syarifah Hafifah, Baik Chef Tahir, Gerantung. Baik saudara, itu keadaannya. Sebab itu saya kata, jangan kita salah pintu. Jangan salah pintu. Kena ingat bahawa apa yang dilakukan oleh UMNO, dia bukan petition. Ia rayuan. Beza saudara, petition itu yang dikatakan tekanan. Macam mana Mahyudin kata bahawa UMNO nak menekan Agong. Tak betul. Jadi keadaan sekarang ni kita terus serang lah. Tok Seleko. Rakyat melihat dalam keadaan sekarang ni terpulanglah Tok Seleko. Sama ada apa-apa pun berhubung dengan konspirasi dan sebagainya terpulang. Saya cuma nak jelaskan di sini bahawa apa-apa pun dalam perjuangan warga UMNO kena jelas dan telus. Jangan ada 50-50. Akhirnya orang lain yang melihat bahawa mereka lebih gagah daripada kita. Kita cawangan, kena syiar orang, kena main peranan. Ya kabarnya tanda tangan tak sampai ke bawah. Akar umbi pun tak tahu. Betul, saya setuju. Sepatutnya bila dah adakan pungutan suara begitu, kita cawangan lah. Masa nak bertanding ketua cawangan, sanggup jumpa ahli. Sekarang ni bila UMNO mau melakukan sesuatu tindakan, mereka buat tak tahu. Ini keadaan. Ini saya selalu, sebab saya dah bagi tahu saya waktu keputusan mahkamah itu hari. Apabila Datuk Seri Najib punya permohonan untuk semakkan semula ditolak oleh mahkamah. Saya melihat berapa ramai pemimpin UMNO yang hadir. Tak ramai saudara. Itulah dalam keadaan sekarang ni saya harap warga UMNO harus berubah sikap. Kita harus bersikap. Jangan kita berkawan apabila seorang itu berada di anjung kuasa saja. Jangan waktu ada kuasa semua kawan. Bila orang kata macam orang katalah susah, senang, biarlah bersama. Ini tidak. Terbiar dia begitu saudara. Saya katakan bahawa di kalangan pimpinan politik pembangkang, mereka gusar melihat bagaimana UMNO sudah berjaya menyantuni Parti Keadilan. Dan kini kerajaan perpaduan di bawah UMNO adanya amanah bersama dengan keadilan dan juga ada DAP, mereka sudah merupakan ketumbukan yang solid. Bahawa DAP jangan kita nafikan, mereka mempunyai sokongan daripada pengundi-pengundi warga Cina. Kali ini bila berlaku pilihan raya, kerajaan perpaduan ini lebih solid. Saudara Mazlan Daud, saya dah sign dah. Awal-awal saya sign saudara. Seputih dengan pantai berapa ramai yang dah tanda tangan. Itu saya tak tahu Cik Awang. Saya tak tahu berapa ramai dah sebelahnya sebab mereka yang menganjurkan. Saya bila sampai ke tangan saya terus jawab, terus sign saja. Sebab saya melihat kalau baik saya sign lah. Itu saja. Dan saya merasakan bahawa untuk menghadapi pilihan raya, banyak orang bercakap
Contohnya di Terengganu, Kelantan, Kedah, kononnya bahawa parti Perikatan Nasional akan menang. Saya senyum. Nak saya nafikan, saya bukan buat kerja Tuhan, tapi mereka melakukan kerja Tuhan. Mereka begitu yakin akan menang besar dan sebagainya. Sebab itu macam semalam saya dah bagi tahu. Apabila Datuk Seri Muhammad Khalid, dia kata, orang UMNO, orang keadilan, orang amanah. Macam mana kata Saudara Mahfuz Omar, Datuk Mahfuz Omar, dia kata, kami bukan pokok pisang, bukan batang pisang. Boleh pula nak buat apa ini, kononnya boleh menang 33 kursi. Tunggulah kita tengok. Kerana kebanyakan mereka sekarang ni sudah pun melakukan kerja Tuhan. Boleh menang di situ, boleh menang di sini. Sedangkan rakyat melihat segalanya. Dan saya yakin pilihan raya kali ini, saudara, kalau benar-benar disantuni dan tidak lagi adanya budaya membeli-beli dan mereka pun tak boleh nak beli dah, duit dah tak ada. Esok harap saya pajak pakai serba merah lambang UMNO. Tak ada masalah, Mas Dan. Saya menggunakan pakaian saya ini sesuai dengan keadaan. Bila musim pemilihan UMNO, saya pakai baju merah. Biasa-biasa saya pakailah. Hari ini saya pakai baju hitam. Kenapa saya pakai baju warna hitam dan kain selai saya ini warna hitam? Kerana menzahirkan rasa kecewa saya melihat sikap mereka. Sebab Azlin Abdullah, saya mengundi Nun di Lumut. Saya tetap kekal dengan undian saya tak lari. Hari ini, malam ini, saya pakai hitam. Serba hitam menandakan kemurungan di hati ini. Melihat sikap setengah pihak yang tidak begitu prihatin. Tapi bila kita cakap lebih, mereka kata, bulan puasa, itu mereka mencari alasan. Mencari logic for convenient. UMNO tidak lagi boleh berada dalam suasana mencari alasan demi alasan. Kita tak ada masa lagi lah. Tetapi saudara yakinlah, saya amat berkeyakinan, Kedah kali ini, kerajaan yang ada akan tumbang. Itu bagi saya sudah pasti. Sebab saya mendapat laporan, gerak kerja sedang dilakukan, warga-warga pengundi juga di Kedah sudah pun mula dapat melihat kejahatan yang berlaku. Begitu juga apa berlaku di Kelantan dan di Terengganu. Dan saya difahamkan bakal terdedah dalam seminggu dua lagi, ada lagi kejahatan. UMNO tak ada masalah. Yang salah tetap salah. Apa berlaku di Perlis, kalau PSPRM ambil tindakan, ambillah. Tak ada masalah pada kita. Kita tak akan menentang sebarang usaha untuk menyelamatkan negara. Yang penting negara adalah mengatasi segala-galanya. Saudara, saya haraplah malam ini, saudara, sebab itu saya cakap pun tak kasar-kasar. Saya cakap pelan-pelan kerana sama-samalah kita menanti hadirnya malam Lailatul Qadar yang akan merubah segala-galanya. Kita berdoa pada Allah SWT agar negara kita ini sentiasa dilindungi dan kemakmurannya sentiasa subur. Okey tuan-tuan, komen saya ialah berkenaan projek Jana Wibawa ni patutlah tender terbuka diadakan dan mereka yang dapat tender sebelum ni dibatalkan kerana mungkin mereka yang dapat tender sebelum ni terlibat dengan rasuah. Jadi dengan tender terbuka ini, harga mungkin akan dapat diturunkan dan ia akan bermanfaat kepada rakyat. Satu lagi, kita pun tahu projek Jana Wibawa ni ramai pemimpin yang telah terlibat didakwa di mahkamah. Contohnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa dengan 7 pertuduhan. Lepas tu, Wan Sewan Jan juga didakwa dengan beberapa pertuduhan. Dan seperti kenyataan pihak Mek Anwar Ibrahim, projek Jana Wibawa ni sepatutnya untuk orang Melayu. Tetapi ada kontraktor Cina di Bumi Puterakan. Oi Naya, kata nak buat projek ni untuk khas untuk kontraktor Bumi Putera. Kononnya nak tolong Melayu. Tetapi kebanyakan yang dapat ni bukan orang Bumi Putera. So nampak kat sini kecelaruannya. Kita berharap pemimpin penyokong-penyokong pihak ni bukalah mata. Dan kita pun tahu 2-3 hari ni hangat anak Hamzah Zainuddin didakwa berkenaan seleweng subsidi minyak masak untuk orang miskin. Orang minyak masak yang RM2.5 ni untuk orang rakyat marhen saja. Rakyat susah je duk guna minyak masak yang murah tu RM2.5 tu. Tapi diselewengkan juga. Okey. Kita berharap semua dapat buka mata. Okey, mari kita terus bagi sokongan kepada Kerajaan Waduan. Assalamualaikum. Tuan-tuan jangan lupa like dan subscribe.